Dah jumpa dah. Cara Oh, okay. pakai ini tak? Ini rosak. Ha? Ini Okey, boleh. rosak. Baik. Terima kasih banyak. Saat azan kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmatnya pada malam ni dapat kita bersama-sama sekali lagi menyambung pertemuan kita, perkongsian kita yang lepas, yang sekitar 3 bulan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan dan juga kebaikan kepada kita sepanjang keberadaan kita di atas muka dunia ni, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya tanda kat sini sambungan daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kita dah kongsikan sebelum ini berkenaan dengan dosa besar riya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbahasan berkenaan dengan dosa besar yang ke-38, mencari ilmu dan menyimpan ilmu. Ada ilmu kemudian simpan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menganjurkan manusia untuk mencari ilmu supaya menjadi pandai, kemudian menyuruh menyebarkan ilmu itu kepada ramai supaya masyarakat sezamannya menjadi berilmu dan pandai. Kerana dengan ilmu lah ia akan dapat mengenali dirinya, lalu mengenal pula Tuhan penciptanya. Sekejap tuan-tuan ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menggalakkan kita, menyarankan kita untuk menuntut ilmu. Walau bagaimanapun, menuntut ilmu yang kita sebut sebagai fardu ain itu wajib ke atas setiap kita lah, setiap orang. Ain itu setiap jiwa wajib menuntut ilmu yang fardu untuk dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adapun ilmu yang selain daripada itu, Islam menyatakan ia hanyalah sebagai fardu kifayah. Tetapi dalam bab yang demikian juga, orang yang menuntut ilmu tidak semestinya semua keluar pergi menuntut ilmu. Mungkin sebahagian kecil mereka keluar menuntut ilmu, kemudian balik sebarkan dan kongsikan kepada orang lain. Baik, saya petik daripada surah Taubah ayat 122. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Baik, At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tidak semua diwajibkan untuk keluar menuntut ilmu. Sebahagian saja yang pergi menuntut ilmu, kemudian mereka balik dan berkongsikan ilmu yang mereka ada itu dengan orang lain. Sebab itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada sebahagian sahabat untuk keluar berjihad. Manakala yang lain mereka kekal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk belajar dengan Nabi. Kemudian nanti mereka balik, mereka belajar dengan orang yang belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, cukuplah kalaulah kita ni di seksyen 20 ni ada sebahagian di kalangan kita yang menghantar anak-anak dia belajar untuk faham agama, liyatafaqahu fid din. Kemudian nanti balik gunakan tenaga mereka ni untuk fahamkan kita di sini dengan ilmu yang dia belajar. Allah Ta'ala berfirman dengan ayat yang kita bacakan tadi, mafhumnya, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama. Yang tinggal itu sebahagian, yang lain tu pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang tadi ni, apabila orang-orang itu kembali kepada mereka, mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena faham. Ada orang semangat jihad tapi ilmu tak ada. Kan ilmu tak ada. Semangat berperang tapi tidak ada ilmu keutamaan. Fiqhul awlawiyat. Semangat berjihad tapi tidak ada ilmu bagaimana nak berjihad. Semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi mafhum tentang perjuangan tu hanyalah pada kadar angkat pedang ataupun angkat senjata, tu je. Selain daripada tu bukan dikira sebagai berjihad. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kita kena faham yang macam tu. Sebahagian keluar, sebahagian yang lain kekal untuk menuntut ilmu dan belajar. Ataupun terbalik, hari ni kan, pergi keluar belajar, sebahagian yang lain duduk dekat sini, jaga negara, jaga tanah air. Kemudian nanti mereka balik, mereka kongsikan ilmu yang mereka pelajari dengan penduduk setempat. Jadi jangan kita buang, orang kata apa, faedah ataupun manfaat yang ada di kalangan anak-anak kita yang pergi keluar belajar, menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, kemudian kita tak manfaatkan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu perlu dan juga penting kita fahami. Baik, sambung balik pada perkongsian kita ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Adapun yang dimaksud dengan ulama, yakni ulama yang mengenali Allah Taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menurut sebuah hadis qudsi, yang bermaksud hanya senya yang takut kepadaku dari antara para makhlukku ialah siapa yang mengenal dari hal keagunganku, keperkasaanku dan kekuasaanku. Jadi adalah orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah, takut kepada Allah Taala. Baik, berkata pula Mujahid dan Asy-Sya'bi bahawa yang disebut orang alim itu ialah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan dengan orang alim itu orang yang takut kepada Allah. Adapun orang yang tak takut kepada Allah Ta'ala, dia tak termasuk dalam kalangan orang-orang yang disebut dengan ulama. Sebab perkaitan antara ulama dengan al-khasyah itu disebut dalam Al-Quran. Al-khasyah digabungkan dengan ulama. Innama yakhsha, yakhsha, takut kepada Allah min ibadihil ulama. Oleh kerana itu kata Mujahid dan juga
Syafi'i yang disebutkan sebagai orang alim, dia takut kepada ulama, takut kepada Allah Taala. Kalau dia tak takut Allah Taala, dia langgar je hukum Allah Taala, dia langgar apa yang ditetapkan oleh Allah Taala. 5 hukum yang diturunkan kepada kita tu, wajib, haram, makruh, sunat, harus, dia langgar je, main letak aje kat mana-mana. Maka itu tidak dikira sebagai orang alim, walaupun dia pandai berhujah, dia pandai bawa dalil, yang kadang-kadang dalil itu tak kena dengan istidlal ataupun tak kena dengan tempat pendalilannya. Baik, berkata Ar-Rabi' bin Anas, siapa yang tidak takut kepada Allah, tidaklah dia dinamakan orang alim. Itu berdasarkan kepada ayat Quran yang kita bacakan tadi. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suratul Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ini poin yang kita nak kongsikanlah. Orang yang ada ilmu kemudian sembunyikan ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan yang jelas serta petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab, maka mereka itu akan dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh para orang yang melaknati. Ini bahaya juga tuan-tuan. Bukan bahaya juga, memang bahaya. Ini yang disebut sebagai dosa besar ni. Dalam bab menggalakkan orang mengaji itu satu hal, bab menuntut ilmu itu satu hal, dibahaskan panjang oleh para ulama dalam kitab Hidayatus Salikin. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala membawakan dalam mukadimahnya tentang ilmu. Mukadimah dia tu tentang ilmu. Kemudian dia bahaskan tentang kelebihan ilmu, kelebihan orang yang menuntut ilmu. Ilmu ni dibahagikan kepada berapa pula. Panjang dibahaskan oleh dia. Yang dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tetapi yang nak disebutkan dekat sini ialah bagaimana nak implementasikan ataupun nak mengamalkan ilmu tu. Bukan sahaja amal, tapi jangan simpan ilmu tu seorang-seorang. Oleh kerana itu Nabi SAW, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata Iqra', maknanya ayat pertama yang menunjukkan bahawa Nabi SAW dilantik oleh Allah sebagai Rasul, Nabi tak duduk diam dah. Nabi terus melaksanakan tugasnya sebagai Rasul. Dia tahu. Dia tahu bahawa tugas aku adalah menyampaikan risalah. Minta supaya Nabi diam. Tuan-tuan, kita baca sirah kan, macam mana Nabi SAW diminta oleh orang Quraisy supaya diam. Orang datang jumpa Nabi, ya Muhammad, boleh tak kita buat penggiliran? Ini biasa kita dengar cerita ni, ustaz-ustaz kita cerita. Dalam sirah, dalam Rahiqul Maktum juga disebut oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Datang mereka jumpa Nabi, wahai Muhammad, boleh tak kita buat penggiliran? Hari ni engkau, esok aku. Ataupun hari ni engkau sembah Tuhan kami, esok kami sembah Tuhan kau. Untuk apa? Untuk Nabi diam. Datang pula pada waktu yang lain, salah seorang daripada kalangan mereka musyrikin ni jumpa Rasulullah SAW, tawarkan kepada baginda, kalau kau nak perempuan dipersilakan, kau nak tahta kerajaan dipersilakan, kau nakkan kekayaan, kami boleh bagi pada engkau. Tapi Nabi kata apa? Nabi tak terima lah, maksudnya Nabi tak terima. Tak puas hati dengan cara tu, mereka pergi minta supaya Abu Talib, pak saudara Nabi ini, jumpa Rasulullah SAW. Minta supaya pujuk Rasulullah, pujuk Muhammad, jangan sampaikan ilmu. Tuan-tuan tahu jawapannya kan? Kita dah dengar biasa kisah ni. Abu Talib kata, wahai Muhammad, cukuplah apa semua kan? Panjanglah dia punya nasihat. Maka Nabi SAW kata, Nabi SAW jawab apa? Kalaulah dia letakkan matahari di sebelah tangan kananku dan bulan di sebelah tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan penyebaran dakwah ni. Itu mafhum daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Aku tak akan tinggalkan dakwah yang Allah Ta'ala minta aku sampaikan. Betapa dahsyatnya Nabi SAW tak nak simpan apa yang dia ada. Tuan-tuan, kita baca juga kisah Rasulullah SAW. Kita ambil kisah yang lama-lama lah kan, ataupun yang kurun awal Islam datang, zaman Rasulullah.
Nabi tengok tak boleh pi dah aku dekat kota Mekah ni, tak boleh pi dah. Maksudnya tak boleh nak sampaikan Islam ni, payah dah. Maka Nabi buat apa? Nabi keluar pergi ke Taif. Pergi ke Taif tujuannya untuk apa? Tujuannya Nabi nak sampaikan dakwah pada mereka. Sebab dah orang Mekah ni jenis degil belaka, tak mau dengar cerita, tak mau dengar sebaran dakwah Nabi. Nabi pun pergi ke Taif nak sampaikan ke sana. Pun ditolak oleh mereka. Nabi patah balik. Itu perancangan yang Nabi buat untuk menyampaikan dakwah Islam. Susun strategi, buat lakaran macam mana nak sampaikan dakwah. Jadi dakwah ni dia mesti ada strategi lah. Kan? Sebab tu NGO-NGO Islam yang ada ni, mereka buat satu perbincangan macam mana nak sampaikan dakwah Islam. Dia bukan terus pergi buta, semangat, lepas tu balik. Dia mesti ada strategi. Tapi strategi itu kadang-kadang tak menjadi. Kan Nabi susun macam-macam strategi, tapi akhirnya ada yang tak jadi. Dan memang terbukti tak jadi pun. Apa dia? Akhirnya yang Nabi rancang untuk mengislamkan seluruh kota Mekah tu tak berjaya akhirnya. Tapi strategi Nabi yang tak berjaya itu Allah Ta'ala gantikan dengan aturan takdir yang lain. Apa dia aturan takdir yang lain? Nabi didatangi oleh sekitar 6 orang ataupun 8 orang pemuda Yathrib yang jumpa Rasulullah pada musim haji, minta supaya Rasulullah sampaikan dakwah di kota Yathrib, di Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi rancang tak jadi, tapi Tuhan takdirkan yang lain. Tuhan takdirkan yang lain. Kita ni kadang-kadang rancang macam-macam, tuan-tuan. Rancang ni ringkat lah kan. Susun strategi 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun setengah. Tak tahulah macam-macam lah dia punya tu kan. Suku tahun, setengah tahun, 1 tahun. Tengok PKP, terbantuk tuan-tuan. Jam terus dia kata. Kan? Daripada aku susun tu, tiba-tiba PKP tak boleh buat apa. Tutup langsung syarikat. Contoh. Tapi Tuhan ganti tak dengan yang lain? Gantikan dengan yang lain. Kan? InsyaAllah. Cuma kena sabar sikit lah. Macam kawan-kawan saya yang buka syarikat travel pergi umrah haji kan. Sangkut tuan-tuan sakit kepala. Yang dia duduk susun tu, orang nak pergi umrah sekian-sekian, dia pergi tempat hotel setahun tu kan. Tuan, habis tak tahulah kan. Saya tak tahulah dalam bidang tu. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada tahu maklumat berapa ratus ribu ke juta yang habis tu untuk hotel kat sana tu kan. Tiba-tiba dah tak boleh buat. Tukar terus. Daripada susun strategi begitu, tukar. Takdirnya jual apa? Jual ayam. Jual kurma. Kan naik pejabat, travel tu bukan pergi nak sign borang apa tu, isi borang nak pergi umrah, tapi pergi beli kurma. Sebab terpaksa jual kurma. Ada member saya jual travel juga. Jual apa? Jual buah secara online. Buah segar secara online. Kena musim durian, jual buah durian pula. Kan? Kawan dah kaya kan, travel kan, naik estima. Kan? Tiba-tiba jadi PKP macam ni, susun cara lain, jual buah durian letak dalam bonet estima. Saya tengok Allahu Akbar, ini Tuhan punya susun kan. Tuhan punya susun. Patah balik cerita Nabi SAW. Nabi punya tak nak merahsiakan dakwah dia tu, risalah dia tu. Akhirnya pergilah berhijrah ke kota Madinah. Kan, itu yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Tengok pula sahabat-sahabat Nabi. Ini contoh-contoh kisah ni yang terawal. Nabi hantar Mus'ab bin Umair yang disebutkan sebagai duta pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan dakwah. Mus'ab bin Umair pergi ke Yathrib dakwah, sehingga kan dalam sejarah lah, nak dia ni mubalaghah sikitlah. Dia kata apa? Tidak ada pintu rumah yang tidak diketuk oleh Mus'ab bin Umair. Nak bagi tahu, kata betul-betul dia sampaikan dakwah kepada masyarakat Yathrib sebelum Nabi sampai ke kota Yathrib. Tu Mus'ab bin Umair. Kita dengar pula cerita Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, daripada Tihamah datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Jumpa, asalnya tutup telinga, tak mau dengar dakwah ni. Sebab apa? Bila sampai kota Mekah, orang-orang musyrikin Quraisy jumpa Tufail ni seorang pemimpin dalam kalangan kabilah Ad-Daus. Bila dia orang tahu Tufail datang nak buat haji lah. Istilahnya nak buat haji zaman jahiliah dulu kan.
Sampai dekat pintu masuk kota Mekah, dia orang tahan Tufail, dia orang apa panggil? Cuci otak dia panggil. Brainwash. Cuci otak dia, basuh kau-kaunya. Engkau jangan dengar cakap Muhammad ni pemecah belah, dia ni merosakkan, dia inilah penyebab bergaduhnya suami isteri, anak, ibu, ayah, semua bergaduh dengan sebab Muhammad. Jangan dengar cakap dia. Satu, peribadi yang dikatakan Rasulullah SAW tidak akan merahsiakan risalah ni. Apa yang Nabi buat? Nabi solat di tengah ataupun di dalam Masjid Haram lah. Masa tu penuh lah dengan berhala kan. Zaman Islam mula-mula dulu, Nabi pun belum hijrah lagi. Nabi solat dekat situ dan tidak ada siapa yang ganggu Nabi SAW sebab Nabi ada pembela iaitu Abu Talib. Ini kisahnya kalau kita nak kongsikan panjang pula lah. Tapi nak cerita kenapa mereka tak ganggu Nabi, sebab Nabi ada pembela. Jadi Nabi solat. Tufail bin Amr ad-Dawsi semalam, lebih kurang semalam ataupun beberapa hari lepas yang dia masuk ke Mekah, dia dengar kata jangan dengan apa nasihat daripada orang musyrikin, jangan dengar cakap Muhammad, jangan dengar apa yang Muhammad sampaikan. Dia pun masuk ke dalam Kaabah, ke dalam apa Masjid Haram, Masjid Haram lah hari ni kan, dengan meletakkan kapas di telinga. Letak kapas kat telinga, tak mau dengar apa Nabi sampaikan ni. Kalau Nabi nak sampaikan sesuatu, ditakdirkan ni, disusun lain, Allah susun lain. Masuk dalam Masjid Haram tu, tengok nampak pun Muhammad SAW sedang mendirikan solat. Dia kata salatuhu ghaira salatina. Solat Nabi tu tak sama macam solat kami. Sembahyang Nabi tak sama macam sembahyang orang jahiliah. Orang jahiliah sembahyang macam mana wallahu alam lah kan. Sembah berhala lah, macam mana cara sembah, detailnya tak tahulah. Kan? Dia tengok Nabi baca tak sama dengan bacaan kami. Dia tengok Nabi berdoa tak sama dengan bacaan doa ataupun apa cara kami berdoa. Lalu kata Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, dia kata aku merasakan bahawa kaki aku sedikit demi sedikit melangkah menghampiri Rasulullah. Sedangkan dia dah plan tak mau duduk tepi Nabi, tak mau jumpa Nabi, kalau Nabi bercakap tak mau dengar. Sebab tu letak kapas kat telinga tu. Kan? Aku tak sedar sedikit demi sedikit kakiku melangkah mendapati Rasulullah SAW sehingga kan telinga aku yang diletakkan kapas mendengar apa yang dibacakan oleh baginda SAW. Nabi mengiklankan dakwahnya, menyampaikan dakwahnya, dan dakwah itu didengari oleh Tufail bin Amr. Nabi baca surah itu dikira sebagai dakwah lah tu. Kita syiar kadang sebelum maghrib ke sebelum subuh kan, sebelum subuh kita ganggu kan, sebelum maghrib lah kita buka bacaan Quran. Itu dakwah tu. Kalau bacaan Quran jangan buka bahasa Arab saja. Quran tu kalau ada yang CD terjemahan, sekali-sekali dengan terjemahan supaya orang dengar lunak. Kan orang bukan Islam dengar pun oh macam ni. Baik tuan-tuan. Nabi baca, habis solat Nabi pun balik. Kata Tufail bin Amr ad-Dawsi, aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatabi'tuhu hatta idza dakhala al-bait dakhaltu. Aku masuk, aku ikut Nabi balik, dan apabila Nabi masuk ke dalam rumah, dakhaltu. Aku pun masuk rumah Nabi. Ini dia susun tak mau dengar, tak mau rapat, tiba-tiba sampai ke tahap itu. Lalu dia kata, ya Muhammad, semalam aku ataupun beberapa hari lepas aku didengari dengan cerita tentang kau yang bukan-bukan sebagainya. Kan, boleh tak engkau bacakan kepada aku apa yang engkau baca tadi? Nabi SAW pun baca kepada Tufail bin Amr suratul Ikhlas dengan surah Al-Falaq. Suratul Ikhlas dengan suratul Falaq. Tuan-tuan boleh semak cerita ni dalam kitab Suwarun min Hayatus Sahabah, gambaran kehidupan sahabat Nabi yang dikarang oleh Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha. Tuan-tuan rahmati Allah, nak disebutkan bahawa Nabi tak rahsiakan dakwah. Tufail bin Amr patah balik cerita ni, dia bila dengar dakwah Nabi tu, dia terus masuk Islam. Dia kata syahidtu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Baik, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, ini langkah pertama yang dibuat oleh Tufail bin Amr apa dia? Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menetap seketika di kota Mekah ni. Untuk apa? Untuk belajar dengan engkau tentang agama. Belajar dengan Nabi SAW. Duduk beberapa ketika dengan Rasulullah SAW, belajar menghafal sebahagian kecil ayat-ayat Quran yang diturunkan secara munajjam, secara sedikit demi sedikit. Hafal. Akhirnya sampai waktu dia nak balik, sampai nak balik ke Tihamah, nak balik semula ke utara kota Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala,
Apa kata Tufail bin Amru, ya Rasulullah, aku nak balik sampai ke Tihamah nanti, aku nak dakwah kaum aku supaya mereka masuk Islam. Ini cerita orang yang tidak merahsiakan ilmu yang dia ada. Azam dia, ya Rasulullah, aku nak balik ni, aku nak dakwah kaum aku supaya mereka ni semua masuk Islam. Boleh tak engkau doa kepada Allah supaya berikan kepada aku ayatan, satu tanda. Dengan tanda ni macam kita sebut karamah lah. Kalau Rasulullah tu mukjizat lah kan. Tapi dia minta, ya Rasulullah, bagi aku satu tanda, istilah apa, karamah, untuk bila aku balik nanti, aku boleh tunjukkan kepada mereka, akhirnya mereka suka kepada Islam dan mereka masuk Islam. Nabi SAW pun doa supaya Allah Ta'ala berikan satu tanda yang hebat kepada Tufail bin Amru, supaya nanti dia balik, mereka dapat memeluk agama Islam. Pendek cerita tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Tufail bin Amru, dia berjaya mengislamkan sekitar 80 keluarga daripada kabilah Ad-Daus. 80 keluarga, kalaulah kali 2, kan dah 160, ada anak, pinak apa semua. Ramailah yang memeluk agama Islam. Ini salah seorang sahabat Nabi SAW yang hebat dalam melaksanakan dakwah. Orang pertama yang masuk Islam di tangan Tufail bin Amru, tuan-tuan kira siapa? Yang masuk Islam di tangan Tufail bin Amru daripada kabilah Ad-Daus ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dia memeluk Islam dan akhirnya dia menjadi seorang periwayat hadis yang sangat-sangat hebat. Tuan-tuan dirahmati Allah taala. Baik, seterusnya kita pergi kepada apa yang disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran. Ayat 187, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ingatlah ketika Allah menetapkan perjanjian kepada orang-orang yang diberi kitab. Kitab ni Yahudi Nasrani pun diberikan kitab, kita pun diberikan kitab Al-Quran, iaitu hendaklah kamu menerangkan kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Ni, la tubayyinunna wa la taktumunah. Kamu kena cerita. Tuhan sebut apa? La tubayyinunna. Ada dua haraf taukid, haraf penegasan kat sini. La, bukan la panjang tu, la bukan no tu, maksudnya mesti. Kemudian ada nun yang bersyaddah, itu Tuhan bagi dua kali penegasan. La tubayyinunnahu linnas, kamu mesti betul-betul lah, kalau bahasa kita lah kan, kamu mesti betul-betul sampaikan penerangan ini linnas, kepada manusia. Kemudian Tuhan sambung lagi, dah Tuhan suruh, Tuhan kata wala taktumunah, jangan kamu rahsiakan. Tak suka cakap tak suka. Ini berat tuan-tuan. Hak tak suka ni payah nak sebut, kadang-kadang terasa hati masyarakat kita kan. Tapi kena berhikmah lah, jangan main pukul kata sekali lagi orang terasa hati dah tak terima dakwah kita kan. Maut ni suatu hasanah. Baik. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, dan janganlah kamu menyembunyikan, tetapi mereka telah membuang perjanjian itu. Ingat, janji kita dengan Tuhan ni, ataupun janji orang-orang yang belajar ilmu dengan Tuhan itu apa dia? Mereka telah membuang perjanjian itu. Apa dia? Mereka belajar tapi mereka simpan ilmu tu, tak cerita. Mereka telah membuang perjanjian itu ke belakang mereka dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit. Maka alangkah buruknya barang yang mereka tukar itu. Tuhan sebut apa dengan perkataan Arab dia? Washtarau bihi thamanan qalila. Kalau kita nak terjemah harfiah, washtarau ni mereka jual ataupun mereka beli, mereka tukarlah. Thamanan qalila, thaman ni dengan harga, dengan nilai yang sedikit. Nah, ambil 5,000, senyap-senyap sudah, cakap banyak pula kan, contoh kan. Lalu kata apa? Fabi sama yashtarun. Cukup berat, cukup bodoh, cukup kalau kat sini disebut cukup buruk, alangkah buruknya ma yashtarun, apa yang mereka beli itu, apa yang mereka jual itu, apa yang mereka tukar itu. Ni tuan-tuan ni.
Ni Tuhan sebut ni khas kepada orang yang berilmu. Sebab itu mukadimah dia tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang kecam itu biasa tuan-tuan. Kan orang kecam, orang tuduh tu biasa. Ini mula dan dia kata kan. Ni pok-pok ni. Tak kiralah siapa pun, daripada mana dia pun, akhirnya kalau dia tak terima apa yang Tuhan sebut, kan, sabar je lah. Kan, sabar je lah tuan-tuan. Baik. Tuhan kata fabi sama yashtarun. Berkata Al-Wahidi, ini sedikit tafsiran. Berkata Al-Wahidi, ayat ini diturunkan ke atas kaum Yahudi di kota Madinah yang diambil oleh Allah perjanjian mereka dalam kitab Taurat untuk menerangkan dari hal perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai sifat-sifatnya dan kerasulannya. Yahudi tahu Muhammad tu rasul, tapi dia orang sembunyi. Hari ini orang-orang yang bersekongkol dengan puak-puak liberal. Tuan-tuan jangan bayangkan siapa, secara umumnya geng-geng liberal ni dia ada orang-orang yang backup dia. Saya ada kawan, adik dia bekerja dengan satu pertubuhan yang memang dikenali sebagai pertubuhan liberal. Saya tak sebutlah nama pertubuhan tu, tapi kalau sebut pun kan ada masalah no. Kan ada yang join, tak ada. Mana tahu pun marah. Sebab saya ada sebut dekat satu surau tu. Lepas tu ada salah seorang JK tu jumpa, ustaz sebut gitu, depa ni macam-macam latar belakang ustaz. Oh ya ke? Hak main semayang pun macam-macam enggak. Tapi tak apalah, tapi section surah An-Nur ni semua baik-baik bagus. Tak ada. Kan? Tak payah sebut noh. PM tepi apa dah, PM tepi. Tuan-tuan dirahmati Allah Taala, kawan saya belajar sekali kat Yaman tu. Kami belajar di Sana'a. Balik ada lama tak jumpa dia. Sebab saya balik awal, dia balik lambat sikit, dia junior 2 tahun 3 tahun macam tu. Balik jumpa dia dekat, dah lama tak jumpa, mamak lah tuan-tuan, mana lagi kan. Jumpa kat mamak, sembang, dia kata, Hazrin, nantau tak? Adik aku kerja dengan sekian. Dia ni liberal kan? Awak tak liberal, lama dah orang duk cerita pasal perempuan ni. Kan? Tu dia hang buat apa? Dia kata, adik aku ni jadi penterjemah untuk kitab-kitab Arab yang dia orang ambil kitab-kitab Arab. Arab pun, tuan bila sebut Arab, tuan-tuan jangan bayang kitab tafsir Jalalain ke, tafsir Ibn Kathir ke, ada. Dia ambil kitab Arab yang liberal juga. Lalu diterjemahkan dan dibentangkan. Orang kata apa, buat bedah buku kan. Buat program bedah buku. Saya pun, betul ke dia ni? Sebab adik ni memang mantap bahasa Arab. Hafiz Quran, tuan-tuan. Ini cerita dia. Nak dikira ulama macam ni. Istilah ulama ni orang yang ada ilmu lah, ada ilmu, tapi diselewengkan sikit. Jadi perjanjian mereka ni, orang Yahudi ni, supaya rahsiakan benda yang kepada mereka, tapi mereka rahsiakan. 45 kita berhenti. Sambung balik cerita tadi. Saya pun tak percaya, bukan tak percaya, tapi kita rasa macam orang Indonesia kata apa, kaget, terkejut kan, Saya pun buka YouTube. YouTube kan duk rakam macam benda mau duk upload kan. Ada satu program, banyak program lah, bedah buku yang disampaikan oleh adik kawan saya ni. Adik kawan saya ni. Ustaz lah dalam majlis tu. Orang panggil, sampaikan. Tapi buku yang dia sampaikan itu ada buku yang agak kontroversi sikit lah, tentang bagaimana penulis itu menyampaikan pandangan dia terhadap Islam yang sangat kritis, yang tak sepatutnya dia sampaikan. Ni tuan-tuan, ni kira orang yang wa idh akhadna mitsaq. Mitsaq ni perjanjian. Hang kalau dah mengaji, hang kena betul-betul amanah dengan ilmu, kena jujur dengan ilmu. Kalau benda ni tak betul, cakap tak betul. Tapi mungkinlah dia cakap tu, mungkin kita kena cakap dengan nada yang begini supaya orang boleh terima. Ada kalanya cakap dengan nada begini supaya orang ni boleh terima. Saya bagi contoh, Ustaz Firdaus, Firdaus Wong kan. Ada ketikanya dia sampaikan hujah dia dengan dalil yang lembut, yang baik, dengan nada yang orang kata tidak tinggi. Tapi ada kalanya dia sampaikan dengan tegas. Seperti contoh baru-baru ni dia tulis dalam Facebook dia, saya kan follow juga dia punya Facebook, menarik kan. Dia kata apa? Dia terpaksa buat sama
saman ataupun saman terhadap apa nama makcik tu, kakak lah, kakak Siti Kasim. Tuan-tuan tak kenal Siti Kasim? Oh, ni Facebook live ni. Tak ada apa-apa, biasa je kan. Biasa je. Nak sebut kata, kadang-kadang kena lembut, dakwah ni kadang-kadang kena keras. Sebab tu Nabi SAW ni banyak cerita kalau nak kaitkan ni. Ada kalanya Nabi, bukan ada kalanya, kebanyakan waktu Nabi sampaikan dengan kasih sayang. Ada kalanya Nabi sampaikan dengan pedang. Satu kes Nabi SAW, kalau kita baca, dahsyat ni tuan-tuan lah. Dekat Madinah ada seorang Yahudi daripada Bani Nadir. Apa nama dia? Saya tak ingat lah. Kalau tuan-tuan ni, tuan-tuan boleh balik semak dalam kitab Rahiqul Makhtum. Nabi SAW minta supaya Nabi lantik seorang sahabat untuk melaksanakan satu misi pembunuhan, misi bunuh terhadap kepala Bani Nadir. Sebab apa dia buat apa? Sebab apa nak dibunuhnya? Kerana apa nama ni, Yahudi Bani Nadir ni, kepala ni, pembesar ni ataupun ketua ni, dia pusing satu Madinah untuk memburuk-burukkan Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi di dalam kota Madinah. Mentang-mentang Nabi ni nampak lembut, dia pun sampaikan berita buruk. Akhirnya Nabi SAW arahkan seorang sahabat untuk melaksanakan misi bunuh orang ni. Maka sahabat ni lantik 4 orang yang lain, mereka 5 orang melaksanakan misi ni pada waktu malam, gelap gelita. Saya pendekkan cerita, esok pagi dia bawa kepala Yahudi ni jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dah selesai. Tuan-tuan rasa macam mana tuan-tuan? Kasar ke lembut cara Nabi tu? Bawa kepala jumpa Nabi. Tuan-tuan baca lah dalam kitab Rahiqul Makhtum tu. Rahiqul Makhtum tu kenapa saya sebut? Itu kitab sirah Nabi yang, antara sirah Nabi yang ringkas, yang mendapat anugerah terbaik dalam pertandingan penulisan kitab sirah pada zaman King Faisal. Ni Safir Rahman Al-Mubarakfuri ni, orang Pakistan kan, yang menulis kitab tu mendapat anugerah nombor 1, menang. Dalam mukadimah kitab tu dia tulislah nak kitab ni. Jadi saya sebutkan kat sini tuan-tuan, nak tunjuk kata bahawa dakwah ni begini. Jadi kadang-kadang kita sampaikan begini, kadang begini. Tak semestinya kita petungking, marah pula, orang tak kena lah pula kan. Ada kalanya lembut-lembut. Asalkan kita sampaikan dakwah dan jangan simpan, jangan rahsiakan benda tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kata Al-Hasan, biasa kalau sebut Al-Hasan maksudnya Hasan Al-Basri. Biasa kalau sebut Al-Hasan lah, maksudnya adalah Hasan Al-Basri. Inilah perjanjian Allah Ta'ala kepada para ulama kaum Yahudi supaya mereka menerangkan kepada manusia sekalian apa yang tertera dalam kitab Taurat mereka, yang mana padanya ada tersebut dari hal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perutusannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah." Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk mendapatkan keridhaan Allah, akan tapi dia pula mempelajarinya untuk mendapatkan harta kekayaan dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau harumnya syurga. Ini ada kena mengena dengan ayat Quran yang kita baca tadi. Innal ladhina yaktumuna, minta maaf, ayat Quran yang kita bacakan tadi, fanabadhuhu wara'a zuhurin washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Baik. Kemudian ada soal, ada hadis yang lain yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab dia lah. Mani bataghal ilma liyubahiya bihil ulama. Minta maaf, ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Mani bataghal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw tuqbila afidatun nasi ilaihi fa ilan nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk dibangga-banggakannya pada sidang para ulama, atau untuk ditunjuk-tunjukkannya kepada para orang yang bodoh supaya menonjolkan diri dalam debat, atau untuk memikat hati orang kepadanya, maka dia adalah menuju ke neraka. Na'udzubillah. Ni saya duk cakap ni bahaya juga tuan-tuan. Ada doa yang dibacakan oleh Nabi SAW, a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini hadis yang lain. Daripada Abu Umamah, sedikit lagi. Kita waktu masuk waktu kita berhenti ya.
Pada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Boleh habis satu. Kena murka. Kau ada wakil jaiz kat sini kan? Yuja'u bil 'alimi su'i yaumal qiyamah. Fayuqdhafu fin nari fayaduru biqusbih kama yaduru al-himaru birraha. Fayuqalu lahu bima laqita hadha wa innama ihtadayna bika fayaqulu kuntu ukhalifukum ila ma anhaakum an. Nauzubillah tuan-tuan ya. Akan didatangkan pada hari kiamat seorang ulama su yang jahat. Oh ni berdegar-degar ni. Berdegar-degar ya. Lalu dilontarkannya ke dalam neraka, maka terburailah isi perutnya berputar-putaran, tahu tak? Laksana kaldai yang memutar batu gilingnya. Tuan-tuan pernah tengok? Kita pergi Mekah kot ada lah, kadang Tauhid bawa. Tapi dekat Yaman dulu, kat bandar kota Sana'a lama tu, ada unta yang ditutup mata, kemudian dia ada macam batu giling tu. Unta tu pusing jalan. Dia tutup mata, dia ingat dah sampai, tak sampai destinasi. Kerja dia giling je kan. Ini dia kata, orang yang dikatakan sebagai ulama su' ni, dia mengelilingi, itu seperti kaldai yang sedang mengelilingi batu giling, ataupun yang bawa batu giling tu, memutar batu gilingnya. Maka dikatakan kepada orang itu, bagaimana sampai engkau mendapat hukuman seperti ini, padahal kami mendapat petunjuk dengan mempelajari kepadamu. Oh, orang ramai belajar dengan dia. Tengok-tengok dia orang jumpa dalam api neraka. Lalu orang alim itu menjawab, saya sentiasa menyalahi kamu kepada apa yang pernah saya mencegah kamu. Ada orang, na'udzubillah tuan-tuan, saya banyak kali baca hadis ni, takut-takut kena. Apa dia? Dia suruh orang buat baik tapi dia tak buat baik. Dia melawan apa yang dia cakap. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kata Allah Ta'ala, adakah kamu menyuruh manusia dengan melakukan kebaikan dan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, dan kamu baca kitab. Afala ta'qilun, tak cerdik ke kamu ni? Kata Allah Ta'ala. Jadi cukup sekadar itu, insya-Allah. Moga-moga kita ni menjadi orang yang berilmu dan menyampaikan ilmu kepada orang lain, tuan-tuan ya. Walaupun sedikit, balighu anni walau ayah, yang biasa kita dengar hadis itu, sampaikan ilmu daripada aku walaupun sepotong ayat. Tapi pada kadar kita lah, nak ingat-ingatkan pada kadar kita. Kalau rasa kita boleh sampaikan takat tu lah. Jangan lebih alim pada orang yang mengaji pula pun payah juga tuan-tuan. Ni mengaji sikit terus nak ajak berdebat pun masalah juga. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Kasar bahasa, mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.